pengurusan data. Dan hari ini kita akan mentaksir data. Baik, untuk mengimbas semula apa yang perlu, apa yang telah kita pelajari di tahun 4 dan di tahun 5, dalam pengurusan data ada beberapa carta ataupun ada beberapa graf. So untuk sekolah rendah kita fokus kepada 3 graf ni sahaja. Yang pertama awak boleh lihat kat situ piktograf. Alright, kenapa dinamakan piktograf? Cuba tengok dekat bawah ni ada apa? Kenapa dinamakan piktograf? Sebab graf tersebut diwakili ataupun dilukis ataupun disediakan dengan diwakili oleh bentuk ataupun gambar, picture. So itu yang dinamakan sebagai piktograf. Okay, boleh? Boleh. Alright, so piktograf ni dia ada 2. Satu adalah piktograf mengufuk. Yang kedua adalah piktograf mencancang. Mengufuk ialah piktograf yang disediakan secara melintang. Seperti dalam contoh di bawah, melintang. Alright, ini adalah mengufuk. Sedia dalam bentuk melintang ni adalah piktograf mengufuk. Dan yang kedua, piktograf mencancang kalau disediakan secara menegak. Dan yang ketiga, piktograf menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili data. So dalam contoh yang disediakan di sini, simbol yang digunakan adalah bentuk bulat. Okey, boleh? Boleh. Right. Itu adalah yang pertama, carta yang pertama ataupun graf yang pertama. Baik, yang kedua, carta palang. Okey, carta palang juga sama macam piktograf. Dia ada 2, satu carta palang mengufuk, yang kedua ada carta palang mencancang. Okey, cuba murid-murid lihat contoh yang dekat bawah ni. Awak rasa yang ini adalah carta palang mengufuk ataupun carta palang mencancang? Mencancang. Alright, very good. Dia mencancang. Okey, kita kena ingat balik apa itu mengufuk. Mengufuk tu adalah yang melintang macam ni. Ini mengufuk. Mencancang adalah yang menegak macam ni. Jadi bila carta palang ni dibina secara menegak begini, dia adalah carta palang mencancang. Ini adalah mencancang. Okay. Bila carta palang tersebut dilukis secara mencancang atau mengufuk, tinggi dia, dia kata tinggi dia mewakili, tinggi dia ataupun panjang dia mewakili kuantiti sesuatu objek atau data. Okay, panjang dia ni mewakili kuantiti. Dan yang keempat, setiap palang mempunyai saiz yang sama. Maksudnya kalau yang palang pertama ini dibina dengan satu petak, so sampai ke ataslah satu petak. Begitu juga dengan palang yang kedua, satu petak. Dia tak boleh tiba-tiba yang C ni dibuat 2 petak lebar. Tak boleh. Dia mesti dalam dengan saiz yang sama besar. Baik. Carta yang ketiga, carta pi. Pernah dengar carta pi? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah makan pi? Saya. Awak suka makan pi apa? Saya. Dayan suka makan pi apa? Coklat. Coklat. So, pi ni dia sinonim dengan bentuk apa? Bulat. Boleh je kita nak buat dalam bentuk lain tapi dia sangat sinonim bila kita sebut pi ni dia sinonim dengan bentuk bulat. Jadi kita lihat dekat situ, carta pi mewakili data dalam bulatan yang dibahagi kepada beberapa sektor atau bahagian. So pi ni dah dipotong-potong kepada beberapa bahagian. So itu adalah carta pi. Dan kena ingat jumlah peratusan untuk carta pi adalah 100%. Okay, jumlahnya mesti 100%. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Maksudnya jumlah keseluruhan kesemua ni adalah 100%. Okay, itu adalah 3 carta atau graf yang kita akan cuba taksir hari ini. Yang pertama yang cikgu dah terangkan tadi, piktograf. Yang kedua, carta palang. Yang ketiga adalah carta pi. Baik, kita teruskan.
Okay. Ini adalah piktograf. Sama juga, yang pertama, bila kita nak tafsir piktograf, kita mesti lihat dahulu tajuk piktograf tersebut. Okay, kalau di sini awak dapat lihat apa tajuk piktograf yang ada kat skrin tu. Apa tajuk dia? Koleksi Beyblade bagi orang. Alright, very good. So ingat, perkara pertama bila kita nak lihat carta, kita nak lihat graf, kita mesti tengok dan baca tajuk dia. Jangan fokus kepada gambar rajah terus, kita baca tajuk dia. Baik, yang kedua, bila dah tengok tajuk koleksi Beyblade kepada 4 orang, kita lihat simbol. Dia guna simbol apa tu? Bentuk apa? Bulat. Right. So dekat lakim tu ada berapa bulatan? 6. Ada 6. Dekat band ada berapa bulatan? Ada 5. Dekat chin ada berapa bulatan? 7. 7. Manakala Don 6. 6. Alright, so tadi kita dah tengok simbol, kita dah tengok tajuk dia. So yang paling penting juga adalah petunjuk. Ada petunjuk dekat bawah tu. Dia tulis 1 bulatan mewakili 2 biji Beyblade. 2 biji Beyblade. Jadi kalau kita tengok band, awak cuba tengok band. Berapa Beyblade yang band ada? 5. Tengok balik petunjuk tu. 10. So sebenarnya band ada 5 ataupun 10? 10. 10 sebab gambar rajah tersebut, tengok dekat petunjuk dia, mewakili 2 biji. So maksudnya setiap bulatan ada 2 biji. So paling penting dalam piktograf ni, selain daripada tajuk, selain daripada simbol, mesti tengok petunjuk. Jangan fokus kepada rajah tanpa merujuk kepada petunjuk. Sebab petunjuk tu yang akan bagi tahu awak berapa bilangan atau kuantiti yang sebenar. Alright, so sekarang cikgu nak cuba tuliskan dahulu berapa kuantiti Beyblade Hakim. Ada berapa? 12. Alright, very good. Ada 12. Ben ada berapa? 10. 10. Bagus. Chin ada berapa? 14. 14. Bagus. Dan John ada berapa? 12. 12. Okay. 12. Alright. So awak dah boleh dah tafsir sedikit dekat situ. Okay, sekarang kita teruskan dengan contoh. Alright. Ini adalah contoh piktograf. Apa tajuk dia? Isim bahan Alright, so tadi kita nak tafsir, kita tengok tajuk. Awak dah baca tajuk jisim, bahan, kital, semula. Okay, yang kedua, apa simbol yang dia gunakan? bulatan. Bulatan juga. Alright, bagus. Yang ketiga, apa yang mesti kita tengok? Nilai Petunjuk. Alright, very good. Petunjuk. So kita lihat petunjuk dekat bawah ni, 1 bulatan mewakili 5 kg. 5 kilogram. Jadi kalau 1 bulatan 5 kilogram, jadi kalau separuh bulatan 2.5 kilogram. Betul? Alright. So sekarang kita boleh tuliskan dahulu kuantiti dia. Kita dah tengok tajuk, kita dah tengok simbol, kita dah tengok petunjuk. So kalau 1 bulatan penuh 5 kilogram, separuh bulatan kita dah tulis kat bawah tu 2.5 kilogram. Jadi sekarang kita boleh tulis nilai dia. Okay, plastik awak lihat, dia berapa kilogram bahan kita semula dia? 2.5 Alright, so kita tulis kat sini dahulu 2.5 kilogram. Okay, tin aluminium. 17.5 kilogram. Alright, very good. So sini 5, kita tulis 5 tambah dengan 2.5, so 17.5 kilogram.
Surat khabar 20 kilogram. 20. 20 kilogram. Dan akhir sekali, bahan-bahan lain Kilogram. 5 kilogram. Alright. So sekarang kita dah tahu tajuk dia, kita dah tahu bahan-bahan dia, kita dah tahu dah kuantiti dia berapa. Sekarang awak boleh lihat soalan untuk ditaksir, untuk mentaksir data daripada piktograf. Okay, nombor 1, apa tajuk dia tadi? Jisim Bahan kita semula. Alright, so awak dah boleh jawab nombor 1. Selesai nombor 1. Okay, tengok nombor 2. Apakah jenis-jenis bahan dalam data? Ada berapa jenis tadi? 4. 4. Plastik, tin aluminium, surat Surat khabar dan khabar bahan bahan lain. lain. Nombor 3. Berapakah nilai perwakilan dia? Tengok dekat mana? Petunjuk. 5. 5 kilogram. So simpullah 5 kilogram. Okay, nombor 4. Yang manakah jisim bahan yang paling banyak? Surat khabar. Alright, so sini adalah surat khabar. Nombor 5. Manakah jisim bahan yang paling sedikit? Bahan lain. Plastik ke bahan lain? Plastik. 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 Ingat tengok betul-betul walaupun plastik ni satu, bahan lain pun satu, tapi plastik tu separuh sahaja. Jadi yang paling sedikit adalah plastik. Alright. Yang keenam, berapakah perbezaan jisim tin aluminium dengan bahan lain? Dia ada perkataan apa kat situ? Perbezaan. Siapa boleh tahu perbezaan tu adalah operasi apa? Tolak. Alright, very good. So cikgu dah tuliskan, cikgu dah letak kat situ operasi tolak atas dia. Tin aluminium, rujuk tin aluminium, berapa berat dia? 12.5 kilogram dan bahan lain 5 kilogram. Betul? So boleh congak tak kat situ berapa jawapan dia? 17. 16. Kalau tak boleh congak awak kira lah 17.5 16.5 kilogram. tolak 5 kilogram. Ingat bila tak ada titik perpuluhan tu wajib awak letak titik, letak sifar belakang dia. So 5 tolak sifar 5, 2, 1. 12.5. Alright, very good. 12.5 kilogram. Okay, boleh? Okay, kita teruskan dengan kata yang seterusnya. Okay, selesai piktograf tadi. Okay, masih tajuk yang sama. Cuma dia represent, dia wakilkan dalam bentuk carta palang. Kalau tadi tajuk yang sama, koleksi Beyblade bagi 4 orang. So masih ada Hakim, masih ada Ben, masih ada Chin dan masih ada Don. Alright, so tapi beza dia dekat carta palang ni, awak lihat dia ada senggatan. Ada senggatan? Ada sengat-sengat tu dia mewakili dua. Dia naik 2, 4, 6, 8 sampai 16. Ada? So itu adalah nilai dia. Okay, dekat bawah ni dia ada tulis nama. Ni. Ada Hakim, ada Ben, ada Chin, ada Don. Itu adalah paksi mengufuk, paksi mencancang. Ingat lagi tak yang awak dah belajar dalam koordinat? Dah. Itu adalah paksi mengufuk dan juga paksi mencancang. Ada nilai dan ada senggatan kat sini. Senggatan dia 2, 2, 2, 2. Alright, so tengok dekat sebelah. Ada tajuk dia masih sama. Koleksi Beyblade bagi 4 orang. So ini adalah tajuk dia. Masih sama lagi Hakim, Ben, Chin, Don. Ada label paksi mencancang. Sini adalah bilangan Beyblade dia. Yang bawah ada label apa ni? Nama. Alright, so kita boleh lihat tajuk. Lepas tu dia ada label dekat sini bilangan. Dan yang bawah label paksi mengufuk nama. So Hakim dia tulis kat sini. Tengok secara mengufuk sebelah kiri ni. Tengok nilai dia. So Hakim ni dia tulis 12.
Kalau awak ada pembaris, gunakan pembaris. Tengok band sebelah ni, tarik sampai sini. Band berapa? 10. 10. Okey. Yang sini tarik 14. 14. Yang Don tarik berapa Don? 12. 12. Okey. So yang mana, siapa yang paling banyak Beyblade? Chin 14. Chin 14. Siapa yang ada bilangan Beyblade yang sama? Hakim dan Dun. Hakim dan Don. Yang paling sedikit? Ben. Alright. So itu adalah salah satu carta yang kita boleh lihat. Alright, kita teruskan. Contoh. Okay. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan penduduk di 4 buah kampung A, B, C, D. Alright, so tajuk dia bilangan penduduk di 4 buah kampung A, B, C, D. Itu tajuk dia. So label dia, cuba awak lihat label paksi mengufuk. Apa label paksi mengufuk dia? Yang mana satu paksi mengufuk, yang mana satu paksi mencancang. Label paksi mengufuk ialah Kampung, kalau yang mengurus tu bilangan penduduk ke atas, merancang bawah. mengufuk yang mana satu? Mengufuk yang kat bawah. Yang Yeah, mencancang, very yang tegak tu. Bagus. Mengufuk adalah, label paksi mengufuk adalah kampung. Manakala label paksi mencancang adalah bilangan penduduk. Alright, so sekarang kita lihat sama-sama yang A. Ada berapa orang penduduk di kampung A? 300. Lihat Cik Lapisan tadi, awak terus ambil pembaris, tengok kat label sini. Berapa bilangan dia? 300. Tulis. 300. B, ada berapa? Tarik 305. 350. Manakala C, tarik 450 dan yang terakhir D, awak tarik 250. alright, 250. Sekarang kita dah ada tajuk, kita dah tengok tajuk, kita dah tengok label paksi mengufuk dan paksi mencancang dan kita dah tahu dah bilangan penduduk bagi kampung A, B, C dan D. Alright, so nombor 1 kita boleh jawab dah. Nombor 1, berapakah bilangan penduduk di kampung A? 300. Right, kita tulis ni. 300 orang. Nombor 2, berapakah beza bilangan penduduk C dan D? Apa kita nak buat? Tolak. Alright, C ada 450. Tolak 250 bersamaan dengan 200. 200 orang. Baik, yang ketiga, berapakah jumlah bilangan penduduk di 4 buah kampung? Apa maksud dia? Tambah. Jumlah ialah tambah. Nak tambah untuk 4 buah kampung. 1350 orang. Alright, so saya dah tambah dah. So yang ini adalah 300 untuk A, 350 untuk B, 450 untuk C dan 250 untuk D. So 15. 1300. 1350 Orang. Okay, boleh? Boleh. Itu adalah cara ataupun kaedah ataupun teknik awak nak mentaksir carta palang. Okay, cikgu nak tanya carta palang yang kita baru tafsir ni, carta palang mengufuk ataupun carta palang mencancang? Mencancang, bagus. Sebab apa mencancang? Sebab dia punya palang ni menegak. Bila palang dia menegak, dia adalah carta palang mencancang. Okey. Seterusnya, yang ketiga dan yang terakhir, taksir carta pai. Kita dah taksir piktograf, kita dah taksir carta palang dan akhir sekali carta pai. Alright, carta pai berbentuk bulat, keseluruhannya tadi adalah 100-100.
Baik, kita tengok tajuk dia dahulu. Apa tajuk dia? Kajian oleh kelab matematik. Kajian oleh kelab matematik. Tajuknya cara. Murid SKBudi ke sekolah. Alright, so cara murid SKBD ke sekolah. Ada berapa cara dia ke sekolah? Empat. Empat. Okey, yang paling besar cara Bas. paling besar. Bas. Bas. Berapa peratus? 52%. Alright, 52%. Maksudnya paling ramai murid SK Budi naik bas 52%. Yang paling Kereta. 12%. Adakah, nak tanya ni, adakah 52% tu 52 orang? Bukan. Dia adalah peratusan murid. Basikal 22%, jalan kaki 14%. Kita cuba. Apa tajuk cartapan yang ini? Warna kesukaan orang murid. 20. Alright, warna kesukaan 20 orang murid. So yang ini dia dah bagi tahu awak warna kesukaan 20 orang murid. Ada keseluruhan 20 orang. Okey. Tengok merah berapa peratus? 25. Hijau berapa peratus? 25%. Biru berapa peratus? 20%. Kuning berapa peratus? 30%. Alright, so kita dah ada. Tengok soalan pertama. Warna yang paling disukai? Kuning. Alright. Peratusan dia paling tinggi, jadi kuning adalah warna yang paling disukai. Nombor 2. Peratusan murid yang menggemari warna biru. 20%. 20%. Peratusan murid warna merah? 25%. 25%. Baik, yang akhir sekali. Beza peratusan antara murid yang suka warna tan dengan hijau. So, saya pilih warna biru. Berapa beza peratusan? Dia tak nak terus kita cari bilangan, dia nak beza peratusan. 45%. Lah, sebab biru hanya 20%, manakala hijau 20%. Betul? Betul ke salah? Salah. Salah. Kita 25. Salah. Hijau 25%. Ya, hijau ni bukan 30. Hijau adalah 25%. Jadi beza dia berapa? 5%. 5%. Boleh? Boleh. Baik, setakat ni awak ada soalan tak? Tak ada. Baik, siapa yang ada soalan boleh tanya dahulu. Kita memang akan fokus pada 3 carta, 3 graf ni sahaja. Tak faham senggatan. Tak faham senggatan. Okay. Siapa? Safia ke tadi? Alright. Cikgu pusing balik. Right. Selain daripada senggatan, saya tanya tentang senggatan, kita akan jawab. Yang lain ada soalan tak? Apa? Saya cikgu. Haras ya? Yang tadi kan Azhan ya? 20 dengan 25. Yang 20 dengan 25 tu kan dia dapat 5. Oh, Dah beza. alright. So kita dah ada 2 soalan. Okay, kita pergi yang soalan yang pertama tadi. Alright, Safia tanya tentang senggatan. Baik, bila kita nak membina carta palang, kita masih ada tajuk dan kita masih ada 2 paksi. So, paksi ni dia diwakili oleh satu paksi mengufuk, yang bawah ni mengufuk, yang atas ni adalah paksi mencancang. Okay, yang itu awak tahu kan, kita dah belajar dalam koordinat. So, macam mana kita nak tahu senggatan tu nak buat nilai dia berapa? Betul?
Sekarang kalau awak tengok bilangan Beyblade, Hakim ada 12, Ben ada 10, Chin ada 14, Don ada 12. Yang sebelah kanan ni tengok bilangan dia. Sesuai tak kalau kita nak buat senggatan tu 100, 200, 300? Tak. Tak sesuai. Sesuai tak? Yang kedua cikgu tanya, sesuai tak kalau kita nak buat senggatan tu daripada sifar bawah ni kan? Sifar bawah ni, sifar dekat asalan tu sifar 5, 10, 15, 20. Kenapa tak sesuai? Mengapa? Ada idea tak? Boleh tahu tak kenapa tak sesuai? Kalau awak tengok bilangan dia sini ada 12, yang ada Ben ada 10, Chin ada 14. Ni ada dia kiraan? Beyblade. Dia adalah dalam gandaan 2-2. Maksudnya Hakim ada 12. Ada dalam sifir 2 tak? Ada. Ada. Ben ada 10 Beyblade. Ada dalam gandaan sifir 2? Ada. Chin ada 14. Ada dalam gandaan sifir 2? Ada. Manakala Don ada 12. Ada dalam gandaan sifir 2? Ada. Ada. Jadi yang paling sesuai kita buat senggatan ni, kita buat dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, sebenarnya boleh sahaja kalau kita nak buat senggatan tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. Cuma graf tersebut carta palang tu akan menjadi tinggi sangat. Jadi bila dia ada dalam gandaan sifir 2, maka senggatan tersebut boleh dibina dalam gandaan 2, 4, 6, 8. Sebab bilangan dia sedikit. Tetapi kalau contoh yang ini, bilangan dia ramai, beratus-ratus orang. So dia tak boleh guna gandaan 2. Sebab kalau dia guna 2, 4, 6, memang tak cukup kertas lah kita nak lukis graf. So kita nak lihat senggatan ni 100, 200, 300, 400 berpandukan bilangan penduduk. Kita kena rujuk balik bilangan penduduk. So bila bilangan tu banyak, so senggaran tu jadi besar lah, 100, 200, 300. Bila bilangan dia sedikit tadi, bilangan Beyblade tu hanya 12, 10, 14, jadi kita buat senggatan tu 2, 4, 6, 8, 10. Alright, itu soalan pertama. Syafia macam mana? Boleh? Boleh. Okay, itu adalah senggatan. Dia adalah dibina kita nak pilih senggatan tu 2, 2, 2 ke apa 100, 200, 300 ke bergantung kepada bilangan. Okay. Yang terusnya tadi soalan yang dua daripada Nazhan. Nazhan ada? Nazhan? Alright. So, tanya tadi soalan nombor 4. Betul Nazhan? Betul. Alright, so awak tanya beza peratus murid yang suka warna biru dengan warna hijau, macam mana dapat 5%? So dekat sini kena tengok balik beza. Bila beza dia adalah operasi tolak. Alright, apa yang kita nak tolak? Apa? Yang cikgu ulatkan tu peratusan. Kita nak tolak peratusan. Apa yang kita nak tolak? Peratusan warna biru ni, warna biru 20% dengan peratusan warna hijau 25%. So kita boleh tak tolak biru tolak hijau? Tak boleh. Tak boleh sebab 20 tu tak boleh tolak 25. Jadi kita terbalikkan dia. 25% tolak 20%. 5 sifar. Jadi itulah jawapan dia 5% dekat sini. Okay, boleh? Boleh. Cikgu, yang warna biru tu boleh tukar je warna apa-apa. Boleh. Saya saja je letak biru. Kalau kita nak tukar yang lain pun boleh. Alright. So, saya teruskan. Baik, ini ada dalam buku teks awak. Ada buku teks tak? Ada. Ada buku tulis tak?
Ada. Ada. Boleh tak kalau kita, awak dah buat ke soalan ni? Belum. Belum. Nombor sama boleh tak? Nombor 1 ni. Alright, awak boleh sama ada awak nak salin terus dalam buku matematik 1 atau 2 ataupun awak tulis catat dulu dekat situ. Dekat dalam buku teks muka surat 171. Okey, muka buku teks muka surat 171. Ada? Alright. Ada. Okey, cara pertama bila kita nak tafsir data, kita tengok dahulu nama sekali. Tajuk. Okey, apa tajuk untuk piktograf ni? Dua. Alright, jualan topeng muka di farmasi bagus. Baik, yang kedua, kita tengok gambar rajah dia. Gambar rajah dia diwakili oleh kotak. Januari, Februari, Mac, April dan Mei. So, yang seterusnya kita wajib tengok petunjuk. Satu kotak tu mewakili berapa? 20 kotak. Jadi sekarang kita nak label yang sama-sama. Kita nak tengok dahulu. Januari dia jual berapa kotak? 80. Very good. 80. Februari? 100. Awak pun kena tulis nanti siap-siap kat tepi tu. 80, 100. Payah pilih 2 kali. Tengok Februari je dah tahu dah. Oh, okey. Januari 80 kotak. Februari 100 kotak. Mac kosong. Tak ada gambar. Kita tinggalkan dahulu. April ada berapa? 160. 160. Okey. Tengok soalan A. Berapakah, dia suka tanya beza lah soalan ni. Berapakah beza jualan topeng muka di antara bulan Januari dengan April? Beza maksud orasi apa? Tolak. Apa yang kita nak tolak? Januari. Okay. Tolak 80. Januari dengan Alright, Januari dengan April. Kalau awak lihat kat sini, Januari adalah 80, April adalah 160. 80. Boleh tak 80 tolak 160? Tak boleh. Tak boleh. So kalau soalan ni, awak boleh congak, tak ada masalah kalau awak tulis 160 tolak 80 bersamaan dengan 80 terus. Kalau tak boleh congak, awak tolonglah kira dalam bentuk lazim. Kalau tak boleh congak. Kalau boleh congak, tak ada masalah pun kalau awak terus tulis jawapan 160 kotak tolak 80 kotak sama dengan 80. Itu boleh, tak ada masalah. Masih diterima sebab nombor mudah. Okey. Boleh nombor yang A boleh? boleh. Okey. So, kita teruskan dengan soalan B. Okay, awak baca senyap dahulu, baca sendiri dulu soalan B. Cikgu. Oh cikgu. Ya? Cikgu. Nanti dia tu persoalan juga ke? Nanti dia ni pun kerja memang. Kerja dalam buku Ya, juga betul. persoalan ni. Tapi tak payah salin piktograf dia, kita buat soalan dia sahaja. Okey? Okey. Alright, B, bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac adalah 30 kotak kurang daripada Februari. Apa maksud dia? Tolak. Nak tolak daripada berapa? 100 tolak 30.
Alright, so apa ayat matematik dia? 30 tolak 100. 10 tolak 100 tolak 30. 100 tolak 30. Alright, very good. 100 kotak pada bulan Februari. Tolak. Sebab dia, kenapa tolak? Sebab dia kurang daripada Februari. Dia kurang 30. So jawapan adalah 70. 70 kotak. Okay, boleh? Boleh. Ada soalan tak untuk A dan B? Tak ada. Tak ada. Baik, C. Jualan pada bulan Mei adalah 5% lebih daripada April. 5% lebih daripada April. Macam mana? Lebih tu bermaksud apa? Lebih Tambah. banyak. Tambah. Alright, so lebih tu nak tambah. So berapa bilangan yang kita nak tambah? 160. 160 tambah 5. Okay, tengok balik kat sini Cikgu baca semula soalan dia. Jualan pada bulan Mei adalah 5% lebih daripada bulan April. Jadi dekat sini 5% adalah bentuk peratusan. Soalan C 5%. Berapa bilangan yang 5%? Berapa bilangan dia? Macam mana nak cari bilangan dia? Kita tak boleh terus tambah 5% dengan 160 sebab 160 yang April ni adalah kotak. 160 kotak. 160 kotak boleh tambah dengan 5%, tak boleh. Sebab yang tu adalah peratusan, satu dalam bilangan kotak. So kita kena cari dulu 5% ni berapa bilangan kotak dia. So awak boleh nampak tak ada keyword kat situ perkataan daripada. So kalau dalam buku yang di LP tu dia ada perkataan of. 5% of April. So sekarang dekat dalam buku yang cikgu tunjuk ni daripada bulan April. So perkataan daripada tu mewakili operasi apa? Darab. Alright, very good. Awak dah nampak darab. So 5% darab. Darab apa? 2. Darab? 160. Okey, bagus. 160. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak selesaikan 5% darab 160 ni? Ada sifar. Berapa ada sifar? Alright, kita boleh masukkan sini atas satu sifar, bawah satu sifar. Alright, sekarang awak boleh nampak 5 dengan 10 ni. 32. Tak, 5 dengan 10 ni ada tak dalam sifar yang sama yang cikgu bulat biru? Ada. Sifar berapa? 2. Satu. 5 dengan 10 ada dalam sifar berapa? Alright, 5. Jadi sini 5 cikgu potong adalah gandaan yang pertama. Dua. Okey, yang 10 ni yang 10 ni adalah gandaan yang kedua. Okey, boleh? Dua. Boleh. Yang seterusnya nak tanya. Sebelum cikgu terus, siapa yang spiral ikan boleh mute tak? Macam okey, suara jadi bergema. Okey, sekarang kita 5 dan 10 kita dah masukkan. Yang ni dalam gandaan sifar 5, 5 ni 1, 10 ni 2. So sekarang awak lihat pula 2 dengan 16 yang atas tu. Boleh dimasukkan tak? Boleh.
Boleh. Lapan. Guna sifar berapa? Lapan. Sifar 2. Guna sifar 2. So sini 2 adalah 1. Sini adalah 8. So dah habis dah nombor tak boleh masuk. 1 darab 8 sama dengan 8. Yang ni adalah 1. Boleh dia awak nak tulis 8 per 1 sama dengan 8. Jadi berapa jawapan kat atas ni? Lapan. 8 kotak. 8 kotak lebih. Maksudnya dekat sini dah boleh tukar dah. 5% lebih jadi dekat agensi jualan pada bulan ni adalah 5% lebih. 5% tu kita dah boleh gantikan dengan 8 kotak lebih. Maksudnya ni berapa? 168. Okey, ni adalah ni sama dengan 8 kotak tambah 160 kotak sama dengan 168. So cikgu boleh isi ke atas ni. Kat Mei ni 168. Cikgu isi terus 168 kat dalam jadual piktograf atas tu. Baik, soalan C yang kedua. Berapakah jumlah jualan dari Januari hingga Mei? Berapa jumlah jualan Januari hingga Mei? 168. Jumlah jualan Januari hingga Mei. Apa nak buat? Tambah. Alright, ada berapa nombor yang nak kena tambah? 5. 5. Alright, so apa ayat matematik dia? 80. Yang kedua lah. Tambah 100. Tambah 70 tambah 160 tengok kat sini ada bilangan dah ni. 80 tambah 100 tambah 170 tambah 1 tambah 168. Itu adalah jumlah jualan Januari hingga Mei. Okey, boleh? Boleh. Alright, boleh tambahkan dalam bentuk lazim terus. Cikgu, tadi jualan pada bulan Mei ni 100. 168 kan cikgu? Ya betul. Okey. Okay, dah dapat ke jawapan? Okay, berapa jumlah semua? 578. Okay, bagus. Tambah 70 tambah 190. Right, 578. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Alright. Itu adalah cara awak nak tafsir data untuk piktograf dan sama sahaja cara dia untuk mentafsir data carta palang dan juga carta pai. Perkara pertama, kita wajib tengok tajuk. Dan perkara yang paling penting, tulis bilangan dia kat sebelah kanan tu. Ataupun kat carta palang, awak tulis bilangan di sebelah bawah pun boleh. Okey. Seterusnya, yang keempat, boleh teruskan. Sekotak topeng muka mengandungi 50 unit. So dalam satu kotak tu ada 50 unit.
So dalam satu kotak ni ada 50 topeng muka. 50 unit dan harga kos dia adalah RM30. So harga kos RM30. Harga jual seunit topeng muka adalah 80 sen. Harga jual 80 sen satu unit. Hitung maksudnya kira keuntungan jualan yang diperolehi pada bulan Februari. So bulan Februari dia jual berapa kotak? 100. Tengok dekat atas tu 100 kotak. So dia nak, soalan dia nak suruh kita cari untung pada bulan berapa? Februari. 100 kotak. Okay, boleh? Okay, kita cuba buat sama-sama. Okay, harga kos dah dapat tadi. Berapa harga kos? RM30. Ini adalah maklumat yang dia bagi dalam soalan. Harga jual adalah 80 sen satu. Satu keping face mask tu 80 sen. Jadi kalau satu kotak berapa? 50. 30 lah. Yang itu harga kos. Kalau harga jual, kalau satu keping tu 80 sen, ada 50 unit tadi. Dalamnya ada 50 unit, 50 keping. So berapa ringgit harga jual sekotak tu? Macam mana nak dapat? RM40. Berapa ringgit? Ha? RM40. RM40. Macam mana dapat RM40? Awak tengok ni, 80 sen. Itu satu. Darab ni. Satu keping. Tapi dalam satu kotak tadi ada berapa unit? 50. 50. Jadi kita darab lah kan? Kita darab dengan 20 unit. 80 sen darab dengan unit. Sebab dalam satu kotak tadi ada satu. Dalam satu kotak tadi ada 50 unit. So 8. Paling mudah ni, senang je nak darab dia. 8 darab 5 berapa? 40. 40. Sini ada sifar, letak. Sini ada sifar, letak. 4,000 sen. So satu kotak ni 4,000 sen. Kalau kita nak letak dalam unit RM, tak saja titik sen. So letak kat sini. Titik sen, sifar. So bila dia jual, dia adalah tadi berapa? RM40 sekotak. Boleh faham tak dapat RM40 sekotak? Boleh. Faham. So sekarang awak boleh tengok berapa untung sekotak. Oh, RM10. Keuntungan satu kotak. Untung untuk satu kotak. Untung kotak bersamaan dengan $40 harga kos. Ni memang formula dia. Harga jual tolak harga. Untung sama dengan, memang formula untung sama dengan harga jual tolak harga kos. So untung bersamaan dengan RM10 per kotak. Februari, tengok balik maklumat yang cikgu dah tulis sebelah kanan ni. Kotak. Dia jual berapa kotak? 100. Jadi berapa keuntungan pada bulan Februari? Bagus, 1,000. Kenapa 1,000? Sebab 100 kotak darab RM10 bersamaan dengan 100 darab 10 sama dengan RM1,000. Boleh?
Boleh. Boleh? Boleh. Okey, itu adalah cara untuk awak dapatkan keuntungan pada bulan Februari. Ingat ya, bila awak membaca soalan ni, kita baca memang ayat dia macam ada 3 baris ni. Tapi tak salah kalau awak lukis macam mana yang kita buat hari ni. Dalam satu kotak 50 unit, ni awak lukis macam ni, boleh. Lukis dalam buku supaya kita nampak dan jelas. Baik, yang terakhir, soalan yang terakhir. Ada soalan ke? Tak ada. Tanya. Okey, soalan yang terakhir. Ya, soalan. Ada saya. Ya, macam mana cikgu dapat? Nanti dia darab macam cikgu dapat 40 sen, mana dia dapat 40 ringgit? Oh. Lah, saya ulang yang Azhar kat sini. 80 sen satu darab 50 unit. 8 darab 5, 40 betul? Betul. So sini ada sifar jadi 4,000 sen, betul? Betul. Okay, yang ini dalam sebutan sen. Jadi bila kita nak tulis dalam RM, ringgit Malaysia, kita kena letak titik sen dia. Bila nak letak titik sen, dekat mana nak kena letak titik sen Azhan? So ada 2 tempat kat sini. Letak dekat tengah-tengah. 1, 2 titik sen. Letak dekat tengah-tengah tu. Kena ingat balik macam ni. 100 sen sama dengan RM1. Itu yang 10 darab 4,000 sen. 10 ringgit sana. Macam mana? Yang 100 darab RM 10 ringgit tu. Oh, yang ni. 100 darab dengan 10. So 100 ambillah 100 yang ini. Sifar ni salin saja. So dapat RM1,000. Okey. Boleh? Okay. Okay, soalan yang terakhir. Pada pendapat kamu, mengapakah jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Terangkan. So yang ini adalah pendapat masing-masing. So mungkin pendapat Kalisa, pendapat Syalinda, pendapat Safia, Nazhan, Akil, Zedi berbeza-beza. So dekat sinilah hebatnya. So awak boleh bagi pendapat awak dan terangkan, maksudnya sebab. Kenapa awak kata sebab tu? Kenapa awak bagi tahu kenapa? Contoh, siapa boleh bagi tahu saya satu contoh kenapa jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Sebab? Ya, sebab kotak pada bulan April keluar dengan banyak. Yelah apa? Pada pendapat kita semua, kenapa kotak pada April tu paling banyak? COVID bulan April. Alright, contoh kes COVID-19 pada bulan April sangat tinggi. Itulah maksudnya kes sangat meningkat, sangat tinggi. Okay, yang kedua ada juga nyatakan kenapa pada bulan April tu tinggi. Contoh ada panic buying. Maksudnya semua orang nak beli masa bulan April tu semua orang buat panic buying, dia nak beli banyak-banyak. Nak simpan stok takut tak cukup. Contoh. So ada 2 jawapan. Satu kes meningkat dengan banyak pada bulan April. Yang kedua berada panic buying. So maksudnya ada 2 jawapan tak terhad. Macam mana? Macam mana? Nak tulis bukan tulis nombor. Tulis pendapat. Jawapan dalam kataan je. Tulis dalam kataan kan. Dan terangkanlah. Terangkan. Maksudnya terangkan tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Jangan awak tulis kat situ. Pada pendapat kamu, mengapakah jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? COVID-19. Tak boleh lah. Maksudnya terangkan, apa maksud terangkan kat sini adalah tulis dalam ayat yang lengkap. Kes COVID-19 pada bulan tersebut meningkat dengan mendadak. Menyebabkan jualan topeng muka pada bulan April. Ya?
Kalau Yes. tulis kerana kiri bulat boleh tak cikgu? Boleh. Tapi dalam ayat yang lengkap lah. Jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi kerana sambung ayat Safia tadi pada bulan tersebut meningkat. Boleh. Ayat awak dengan ayat kawan tak semestinya sama So semua jawapan yang logik dan rasional diterima untuk soalan E. Awak tak perlu buat pengiraan soalan E sebab dia tanya pendapat. Okay? Pendapat. Alright. Boleh. Apa-apa pendapat pun diterima, yang penting logik dan rasional. Alright. So awak ada soalan lain? Ada tak? Cikgu, Ha. kerja online nanti kerja online dapat ni je ke? Ke dengan kerja online lain lagi? Tak ada. Ni je. Yang nanti awak akan sambung lah soalan seterusnya dalam buku yang sama, nanti tengok dekat dalam grup masing-masing dia ada sambung soalan tu. Dengan satu je lagi soalan dalam word wall. Itu simple sahaja. Alright. Oh, maksudnya dalam buku teks ni pun kena salin dengan word word lah. Word wall tu sekejap je. Dalam awak kelip mata 3 kali dah siap. Okay. Alright. So ada soalan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kita punya PDP hari ni dengan yang tadilah pendapat tu. So saya harap semua murid dapat dapat belajar sesuatu berkenaan dengan tafsir data. Dan sebelum saya akhiri, saya nak tanya awak, ada berapa carta ataupun graf yang kita bincangkan hari ni? 3. Yang pertama, 3. Ya. Graf. yang piktograf, yang kedua, carta palang, yang ketiga, Catapan. Cikgu. ya. Apa tadi? Kena bulan Februari. Macam mana? Jadi, keuntungan bulan Februari tadi tu. Soalan nombor berapa? Soalan D. D. Ha. Oh, Ni. kat sini. Okay, tak apa, nanti cikgu sharekan kat dalam group. Alright. So, yang paling penting untuk tiga-tiga tu wajib tengok tajuk, wajib tuliskan nilai dia dekat sebelah kanan atau sebelah bawah, tulis berapa bilangan dia siap-siap. Dan lepas tu nilai tu akan bantu awak tengok untuk dapatkan jawapan. So, Alisha ni ada soalan? Ayat Apalah tak ada. soalan C. Ya, ada soalan C. Alright. Okay, sebelum kita akhiri, Soalan macam mana cikgu dapat? Minahan, Soalan C. Macam mana cikgu dapat? tak dengar Azhan. Dapat. Nah. Ha? Macam mana cikgu dapat jawapan 168? Soalan nombor 6. 3 lah. Macam mana cikgu dapat jawapan tu? Tak apa. Nanti Nazhan PM saya sebab tak dengar sangat. Okay. Boleh? Okay, yang lain ada nanti boleh PM je, tak ada masalah. Okay. Sebelum akhiri, saya terima kasih dan semua kerana telah berjaya hari ini. Alright, sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye.